Subscribe Kinaka Channel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kinaka Channel. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapatlah kita bertemu sekali lagi di channel aku hari ini. Okay, alright. Hari ini kita bagi satu lagi lah tip untuk korang ya. Jadi kalau nak tengok apa tip, jadi korang boleh tunggu selepas ini. Tengok video ini sampailah ke penghujungnya. Alright. Okey, baiklah. Baru-baru ni aku ada tengok dekat Facebook lah ya. Aku ada tengok macam kecoh sikit lah pasal reject-mereject ni. Okay. Bab reject-mereject ni macam ni lah ya, aku nak cakap. Sebenarnya, reject ni bukan orang suka-suka je nak reject sebenarnya. Kita perlu terima kesalahan kita, dan kita harus perbaiki kesilapan kita, barulah kita punya kartun dia akan berkembang. Ya, dia akan daripada kalau kita tengok balik kartun kita daripada mula dulu, daripada kita melukis, dengan bezakan, kita bandingkan dengan yang sekarang, ada tak perbezaan dia? Mesti ada beza. Kalau korang tengok lukisan aku masa mula-mula dulu, ya Allah, buruk, sangat-sangat buruk. Kan? Tapi bukanlah aku nak cakap kata kartun aku sekarang ni cantik. Tapi perbezaan tu memang nampak ketara lah. Korang boleh tengok balik kartun aku dulu dengan sekarang. Sebab apa kita terima teguran orang? Dia macam ni lah ya. Dia macam kita hidup dengan dengan family. Ya. Kalau tak ada orang tegur dalam kehidupan kita, kita tak ada hala tujuan. Jadi tak ada hala tujuan ni, kita buat yang betul pun kita rasa betul, yang salah pun kita rasa betul. Jadi tak ada orang tegur. Jadi seboleh-bolehnya kita naklah ada orang tegur untuk kebaikan kita. Jadi kita terima dengan seadanya ya. Janganlah pula kita rasa macam kartun aku dah cantik, kartun aku dah peminat semua dah boleh terima, kenapa pula nak reject kartun aku? Kan? Okey. Aku bagi satu contoh lah ya. Kalau kita dalam penerbitan majalah, kita harus perhalusi dia punya mutu kartun tu, sebab dia tak sama dengan kita post dekat FB. Kalau dekat Facebook, dekat Instagram, lain. Itu kita sendiri melukis, kita sendiri editor, kita sendiri edit, kita sendiri yang publish ataupun posting kita punya kartun. Lepas tu kalau nak kena kutuk ke, nak kena hentam pun, kita lah juga ya. Okey. Jadi kalau untuk majalah, dia ada SOP dia. Ada apa orang cakap, ada peraturan dia lah, sebuah majalah tu. Jadi dia nak satu-satu majalah tu dia ada macam konsep pula ya. Okey, ada macam, aku nak cakap macam mana okey, dia kalau majalah gila-gila dengan majalah gila hati dengan majalah gelagat, kau tengok memang majalah kartun, tapi persembahan setiap majalah tu berlainan. Gila-gila dia punya persembahan dia lain. Okey, gila hati persembahan dia lain. Gelagat persembahan dia lain. Jadi majalah Ujang pun persembahan dia lain. Tak sama walaupun majalah tu majalah kartun. Jadi dia ada konsep dia tersendiri. Jadi kalau kau daripada majalah gelagat, tiba-tiba kau masuk majalah Ujang, kau bawa apa yang ada di majalah gelagat dulu, kau nak publish dekat majalah Ujang, memang tak lah. Memang tak dapat lah. Daripada majalah Ujang pula, kau nak publish ataupun kau nak kartun kau tu, kau bawa ke majalah gila-gila pun sama. Memang tak boleh. Sebab kita kena ikut sesebuah penerbit yang mahukan penerbitan tu lah ya. Dia nak macam mana, editor nak macam mana. Okey, macam ni kita kena ikut dia macam ni. Kita jangan ikut kepala kita je. Kalau kita ikut kepala kita, hancur. Kan, boleh nak ikut kepala kita, tapi kau publish dekat Facebook, dekat Instagram, itu pun bernasib baiklah. Kalau kau kena hentam dengan pembaca, nasiblah ya. Jadi itu bukan aku nak condemn siapa-siapa. Jadi aku nasihat ni untuk atas diri aku jugalah ya. Jadi untuk kartunis baru, jika korang semua kena reject kartun ataupun artwork korang kena reject, jadi anggaplah itu sebagai satu pelajaran untuk korang, untuk approvekan lagi lukisan kartun korang ya. Jadi jangan anggap itu satu macam
rasa macam kartun aku ni memang teruk sangat lah, memang tak boleh pakai. Jangan korang anggap macam tu. Sebab apa yang editor buat tu adalah untuk yang terbaik untuk korang dan untuk penerbitan diorang, untuk majalah diorang lah ya. Baiklah, hari ni kita nak belajar apa pula? Jadi korang kena tengok untuk segmen tip selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu sekali lagi kita ya di tip Kinaka Channel. Okey. Hari ni aku nak ajar korang cara-cara macam mana nak kuatkan karakter ataupun watak kartun kita ya. Okey. Dekat depan aku ni ada satu watak kartun. Kalau kita tengok watak kartun ni nampak biasa sangat. Jadi kalau kita baca kartun pun, kalau orang tengok kartun kita tu, orang takkan ingat karakter ni. Dia tak kuat lah. Orang cakap tak kuat dia punya karakter tu, tak kuat. Jadi untuk kuatkan karakter tu, aku nak tunjuk tip ataupun cara-cara nak kuatkan karakter ini. Kita tambahkan lah apa dekat watak ataupun karakter kartun kita ini untuk menguatkan lagi, untuk ataupun untuk mengingatkan orang pada kartun kita. Okey. Aku ambil contoh lah ya. Sekarang ni kita tambahkan janggut. Kita tambahkan janggut untuk kartun ni. Jadi nampak dia dah berlainan sikit. Kalau janggut dengan botak ni pun dah kira okey. Kan nampak dia, orang ingat, orang tengok botak lepas tu ada janggut, dia ada karakter dia. Kan. Tapi kalau untuk kita nak tambahkan lagi, nak kuatkan lagi, kita fikir apa benda lagi yang nak menonjolkan watak ni. Okey. Ada baiknya aku rasa aku akan tambah rambut dia lah ya. Rambut ataupun kening. Kita buat kening dulu. Kening biasa macam tu je. Biasa simple orang buat kartun macam ni je lah kening. Tapi hari ni aku nak buat bagi nampak lain sikit. Jadi kita buat kening dia tebal. Dia punya kening dia tebal sikit dengan janggut dia. Tapi make sure kita kartun kita ni kita akan terus bila kita lukis, kita kena kekalkan watak ni dengan kening tebal, ada janggut. Kita macam tu. Okey, kalau nak buat rambut pula, kita tengoklah karakter kartun kita macam mana kan. Nak buat rambut kembang ke, rambut kerinting ke, rambut apa ke. Aku nak buat sekarang ni rambut dia tocang lah, berikatnya. Jadi dah nampak dekat situ seorang rockers berjanggut, berkening tebal. Jadi kalau aku bawa karakter ni ataupun watak ni dekat mana-mana kartun aku akan bercerita. Jadi kita akan kekalkan lah watak-watak ni. Jadi orang akan ingat. Bila orang tengok brother ni, dia nampak, oh ini si Fulan punya kartun. Kan. Bila dia tengok lain pula, kartun orang lain, tengok, oh ini dia dah kenal. Ini kartun ni orang ni punya. Jadi itu penting sebenarnya, kita nak kuatkan karakter kartun kita tu. Bukan saja-saja kita tengok, kalau kita tengok kartunis yang di luar sana tu, bukan saja-saja dia orang buat. Benda kecil-kecil macam ni sebenarnya kita ambil mudah. Tapi sebenarnya benda ni penting. Kan, kita tengok. Okey, kita nak tambah apa lagi? Nak buat kelainan dekat dia. Okey, kita tambah watak-watak baju dia. Kan, baju dia pun kita pakai lain sikit pada orang supaya menonjol lain pada kartun orang lain. Okey, kita tambahkan sikit lah lagi. Kejap lagi kita tambah apa lagi ya. Aku ingat aku nak tambah taik lalat dia. Kita buat macam taik lalat buah cukang. Kan, dia ada bulu sikit dekat situ. Nampaklah kelainan. Jadi kalau lain kali kalau kita nak buat ataupun nak bawa kartun ni ataupun karakter ni, kita akan terus kekal macam ni supaya dia kemudian hari orang kenal karakter ni. Mungkin aku nak bagi nama dia Abang Din Janggut. Contoh. Okey, satu lagi. Ini satu lagi aku bagi contoh. Ini karakter kartun aku yang aku buat dalam page Kartunis Kinaka tu, iaitu Abang Man. Abang Man ni kalau biasa punya, kalau korang tengok karakter biasa je. Macam ni kan. Kalau tengok memang tak ada apalah, orang tak kenal pun. Tengok ni kartun ni siapa-siapa boleh buat. Dia senang je lah, mudah. Tapi aku nak nampakkan kelainan dia. Jadi aku
Bukan saja-saja. Jadi aku memang cipta satu watak dia ni. Okey, aku buat Abang Man dia ada rambut dia berjambul depan. Dia ada jambul. Macam ala-ala 60-an itulah. Macam sebab dia kan orang lama, set veteran kan. Jadi aku buatkan dia ada jambul sikit. Macam Joe Jambul lah kan. Alright. Lepas tu aku buat tambah satu lagi, iaitu aku tambah misai dia. Misai dia bukan saja-saja je aku buat. Aku saja je buat misai yang lain daripada orang lain. Itu aku buat misai 2 helai je. Jadi orang tengok tu, orang dah tahu. Orang tengok, Bang Man dia ada misai dia 2 helai je. Satu gigi, satu kanan. Aku buat macam misai kucing tu macam misai ikan keli. Jadi aku nak timbulkan watak dia. Jadi bila-bila pun aku buat watak Bang Man macam ni. Jadi aku nak bagi orang kenal lah. Dia punya watak kartun kita tu. Jadi aku harap korang pun boleh duduk saja-saja cari untuk kuatkan karakter temu watak kartun korang lah ya. Cari benda elemen yang lain pada orang lain tu lagi cantik lah. Ni aku akan buat satu lagi, tapi ni karakter ni aku saja-saja nak huduhkan kartun kita tu. Kartun ni sebenarnya kalau kita nak cantik pun boleh, kalau kita nak huduhkan tu pun boleh, orang akan ingat. Tengok kartun yang huduh tu, orang akan ingat juga. Kan? Dia macam tu. Jadi aku buat lain sikit. Ini aku buat gigi besar, karakter dia. Kalau nak bawa, okey, bila kita nak mainkan ataupun kita nak buatkan satu loose ataupun satu cerita, kita teruskan watak ni, karakter ni, bawa dia sampai bila-bila, kekalkan. Jadi kita dalam kita punya berkartun ni, kita kena ada satu ataupun 2 karakter yang apa orang cakap, karakter tetap kita lah. Jadi orang tengok kita, orang kenal. Macam Datuk Lat tu, dia ada satu boy kan. Jadi dia dah, orang tengok dia, orang dah tahu dah. Dengan bapak dia tu, apa nama bapak dia, Abang Mamat apa ke. Okey. Dan ini karakter dia, aku buat rambut dia macam tu supaya lain sikit pada yang lain tu kan. Itulah dia. Jadi sebenarnya penting. Benda-benda macam ni kita tengok remeh, tapi sebenarnya benda macam ni penting. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan pada korang yang masih stay lagi bersama dengan aku. Dan terima kasih sekali lagi juga aku ucapkan pada korang yang menonton video ini daripada mula sampailah ke penghujungnya. Terima kasih berbanyak aku ucapkan pada korang. Pada yang belum lagi subscribe aku punya channel, bolehlah subscribe sekarang. Yang belum lagi share dan like tu, cepat-cepatlah ya. Kalau boleh sharekan, kongsi ilmu ini bersama-sama. Okay, right? Jadi sebelum aku mengundur diri, aku ingin memohon maaf lah kepada korang semua seandainya video aku ni tak dapat ataupun tersinggung mana-mana pihak ataupun tak dapat memuaskan hati mana-mana pihak. Jadi aku mohon maaf daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Okey, berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.